وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Amalan Rasulullah tentang syirik akan kembali ke Semenanjung dan Arab. Jadi dalam perbahasan ataupun tajuk yang telah diketengahkan kepada kita menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah memberi amaran bahawa perbuatan syirik, tindakan syirik ini perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terjebak ke lembah kesyirikan ini, dia boleh berlaku. Dia akan kembali di Semenanjung Arab. Maknanya sebagaimana Semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam, berlakunya kesyirikan yang begitu banyak, penyembahan berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Pada malam lepas kita telah membincangkan tentang bagaimana asal-usul berlakunya syirik di tanah Arab, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, dibawa oleh seorang yang dikenali oleh Amr bin Luhai setelah kewafatan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan beberapa kurun, beberapa zaman, beberapa masa selepas daripada itu diwujudkan semula syirik ini dengan menganggap bahawa berhala itu sebagai Tuhan. Lalu berkembanglah, merebaklah pemikiran ataupun kepercayaan berhala itu sebagai Tuhan. Mereka cuba mengubah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala utus Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini berjuang, berjihad menentang kesyirikan yang berlaku di Mekah ini. Lalu dia berjaya menarik berapa ramai daripada kalangan manusia yang pernah menyembah berhala masuk Islam. Lalu ditentang, didakwahkan, diberi penerangan. Akhirnya alhamdulillah berjaya. Sebab itu di zaman Rasulullah, zaman kegemilangan Islam, lepas tu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Jadi lama kelamaan dia akan kembali kepada peringkat asal balik di penghujung dunia sebelum berlakunya kiamat. Sebab itu disebut bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bermula Islam itu di dalam keadaan dagang. Apa maksud dagang? Orang yang dagang bermusafir, terdedah dengan kesulitan, kepayahan. Islam itu terdedah dengan kesulitan, kepayahan, ditentang, ditolak oleh masyarakat dan juga oleh orang ramai. Dan gambaran daripada hadis yang kita bacakan tadi, wasayaudu ghariban, dia akan kembali dalam keadaan dagang. Jadi Islam tu jadi sulit balik akhir zaman ini. Lebih-lebih lagi dekat nak kiamat ni, jadi sulit balik, jadi payah balik. Dia akan berhadapan dengan cabaran yang besar. Orang tak suka kepada Islam, orang menentang Islam, orang hina, maknanya penganut-penganut agama Islam yang nak bawa Islam yang secara yang asal, Islam yang syumul, sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Islam yang asli macam ini akan ditentang. Kalau Islam yang biasa-biasa tu, maknanya telah bercampur aduk dengan amalan jahiliah, dengan khurafat, dengan budaya masyarakat setempat, yang tu orang tak kacau. Islam yang asal sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, Islam yang macam ni akan jadi tentang. Jadi dia jadi kembali kepada dagang balik. Dagang maknanya terdedah dengan kesulitan dan juga kefayahan. Sebab itu disebut di dalam hadis fatuba lil ghuraba. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dengan dagang, kembali ke dalam keadaan dagang balik. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang dagang. Ghuraba ni apa makna?
ma ma'nal ghuraba'u, ma ma'nal ghuraba'i, apa makna ghuraba. Jadi ulama mentafsirkan al-ghuraba'u, apa makna ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Al-ghuraba'u alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ghuraba itu adalah suatu golongan yang memperbaiki kerosakan yang dibuat oleh manusia. Kerja kita ni kerja baiki kerosakan yang orang buat. Orang buat bid'ah, orang buat syirik, buat khurafat. Kerja kita ni, kerja ghuraba, kerja orang Islam yang nak bawa sunnah Nabi ni, kerja dia baiki, dia pulihkan balik. Orang buat kerosakan, jadi kerja ghuraba ni dia baiki. Susah tak? Susah lah. Hak nak musnahkan, hak nak merosakkan, yang nak menghancurkan tu ramai. Yang nak baiki kerosakan kemusnahan ni sedikit. Tetapi Rasulullah kata, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang dagang walaupun mereka kecil. Mereka itu tidak mempunyai pengikut yang ramai, tetapi mereka beruntung kerana mereka memperbaiki kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh manusia. Generasi ini akan wujud mula di zaman Rasulullah lah. Rasulullah, dia akan wujud sehingga akhir zaman, sehingga kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan sentiasa ada daripada kalangan umatku orang yang menzahirkan kebenaran, golongan yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka. Tak dapat nak mudarat, buatlah kat mana pun, tak akan tumbang, tak akan gagal perjuangan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang hukuman, keputusan daripada Allah. Kita sebagai orang Islam yang mempunyai, yang berpegang dan nak berpegang dan nak berpegang dengan akidah Nabi dan para sahabat ini, kita kena yakin janji Rasulullah. Rasulullah kata golongan ini akan sentiasa wujud, akan sentiasa ada sehingga hari kiamat. Beruntunglah mana-mana individu yang terlibat di dalam perjuangan ini, perjuangan yang nak menegakkan akidah yang sahihah, akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Jadi dalam hadis ini yang kita akan baca ini, dan juga penerangan-penerangan yang dikemukakan oleh para ulama, bahawa syirik ini akan berlaku semula sebagaimana asalnya. Asal-asal kan syirik itu berlawasan, bertebaran di seluruh pelosok dunia. Di akhir zaman akan muncul semula, hampir berlakunya kiamat. Okey, terus Rasulullah SAW memberi amaran tentang syirik akan kembali ke semenanjung tanah Arab dalam beberapa hadis baginda SAW. Ia tidak menunjukkan ke semua orang Islam akan terlibat dengan syirik tersebut. Sebaliknya, hanya golongan tertentu sahaja yang terlibat dengannya. Meskipun tidak melibatkan ke semua umat Islam, namun dia tetap perlu dijauhi kerana syirik melibatkan dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bukan semua terlibat dalam syirik ni, tapi adalah. Jadi golongan yang berpegang teguh dengan akidah Islamiah ni, dia berkekalan sampai kiamat. Bukanlah bayangan yang kita akan baca hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah ni nak menunjukkan sampai tak ada orang Islam langsung, semua jadi murtad, jadi syirik, jadi sesat. Tak. Sebahagiannya akan jadi sesat lah, dengan sebab tarikan dunia, dengan sebab dakwah-dakwah yang disampaikan oleh pihak golongan-golongan yang tidak beriman kepada Allah. Sebahagian orang Islam terpedaya, tertarik, terpengaruh, dan sebahagian yang lain kekal di atas akidah Islamiah yang sahih. Bukan kata semua. Sebaliknya ada sebahagian daripada kalangan orang Islam tetap berpegang teguh dengan kebenaran, dengan akidah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum hakamnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa juga,
maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Antara hadis yang menjelaskan tentang berlaku syirik kepada sesetengah kabilah umat Islam ialah hadis riwayat Thauban radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Maksudnya, kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah beberapa kabilah dalam kalangan umatku mengikut jejak langkah orang-orang musyrikin, sehingga beberapa kabilah dalam kalangan umatku menyembah berhala. Dalam hadis ini gambaran Rasulullah tidak akan berlaku kiamat sehingga ada orang daripada kalangan umat Nabi Muhammad dia maknanya menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Pertamanya dalam hadis ini menyebut menyembah berhala dengan mengikut jejak langkah musyrik, bil musyrikin. Musyrik apa dia? Golongan yang menyekutukan Allah, menganggap Allah Ta'ala itu berbilang. Di dalam hadis yang lain, satu gambaran yang lain pula, kalau kita baca di dalam Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah, hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah yang berlaku di akhir zaman dan tanda-tanda berlakunya kiamat. Kan dia ada dua, tanda yang besar dan tanda yang kecil. Di antara hadis yang Rasulullah bayangkan akan berlaku di akhir zaman ini, la tattabi'unna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Umat aku di akhir zaman akan terikut-ikut dengan jejak langkah orang yang terdahulu, sehingga orang sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga orang dulu-dulu masuk dalam lubang biawak pun umat aku akan masuk sekali. Sehingga orang dulu-dulu masuk dalam lubang biawak pun umat aku akan terjun masuk sekali. Tadi ikut perangai musyrikin sembah berhala akan berlaku di akhir zaman. Gambaran dalam hadis yang kedua ini, Rasulullah kata ikut jejak langkah perangai orang dulu-dulu sampai masuk lubang biawak pun umat aku akan tiru. Lalu sahabat pun tanya, al-yahudu wan nasara, adakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini ya umat kamu akan terikut? Mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani, umat aku akan terikut dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah kata, qala faman, siapa lagi kalau umat aku tak terikut dengan pokok-pokok ni? Hak tadi ikut musyrikin membawa kepada kekufuran, kesesatan dan kesyirikan. Yang ni ikut perangai Yahudi pula. Kiri kanan dikepung dengan kesesatan. Agak-agak kita ni boleh selamat dah. Harap-harap kita selamat lah. Kesyirikan berleluasa. Kesesatan juga berleluasa di dalam dunia ini. Kadang-kadang sesat dengan sebab ikut perangai orang musyrikin, kadang-kadang sesat dengan ikut perangai Yahudi dan juga Nasrani. Okey, terus. Antaranya juga hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'atu hatta tadriba alayatu nisa'i Dausin ala dhil khalasati wa dhul khalasa qariyatu Dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Maksudnya, kiamat tidak akan berlaku sehingga punggung-punggung wanita Daus bergerak menuju ke arah Zul Khalasa. Zul Khalasa adalah Daus yang mereka sembah pada zaman jahiliyah. Saya tengok merujuk beberapa pandangan para ulama terhadap hadis ini dan juga beberapa syarah. Di antaranya syarah Imam Nawawi. Nisa'ud Daus ini adalah Daus, suatu kabilah yang berada di negeri Yaman. Demo ni menuju satu tempat. Satu tempat di Zil Khalsah. Khalsah ni maknanya berhala ataupun tokong yang disembah. Di akhir zaman orang di Yaman ni banyak berlaku kesesatan. Berhala-berhala yang disembah. Kalau kita baca dalam syarah Muslim, di hadis yang disebutkan di atas tadi, dia kata wahia maudi'un bil Yaman. Maknanya Nisa'ud Daus, nisa yang berada di negeri Yaman. Khalsah ini berhala yang wujud di negeri Yaman. Gambaran Rasulullah sebut macam tu, dan para ulama menghuraikan
tempat yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang berada di negeri Yaman. Itu disebut oleh Imam Nawawi. Kalau kita tengok dalam Fathul Mulhim, ini ulama Pakistan, Mufti Taqi Osmani, jilid yang ke-6. Dia kata di sini, Nisa'ud Daus wahya qabilatun minal Yaman. Suatu kabilah perempuan yang berada di negeri Yaman. Dia ambil dari mana sandaran Mufti Taqi Osmani ini? Bila sebut Mufti Taqi Osmani, dia Mufti Azam Pakistan. Dia masih ada sekarang ni. Dia Mufti besar Pakistan. Saya selalu sebut lah, di Pakistan ni dia, setiap negeri dia ada mufti. Sebagaimana di Malaysia, bukan setiap negeri, setiap sekolah. Contoh macam sekolah kita kan, berpuluh-puluh orang mufti. Ustaz Amrah mufti, Ustaz Amri mufti. Dia orang belajar, ada hafiz Quran dulu, habis Sunan Sitah, lepas tu buat Darul Ifta'. Bagaimana cara nak jadi pakar bagi mufti, mengeluarkan pendapat dalam 4 mazhab. Sekurang-kurangnya 4 mazhab. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Ustaz Faizal pun jadi mufti kalau duduk Pakistan kan. Jadi maknanya mufti satu sekolah tu berpuluh orang. Jadi dalam puluh ribu mufti, ratus-ratus ribu mufti itu, dia ada Mufti Al-A'zam, mufti yang paling besar. Di Malaysia dia tak lantik mufti yang paling besar. Setiap negeri ada mufti. Jadi inilah kitab yang dia tulis. Di antara kitab dia banyak lah, syarah hadis, tafsir dia tulis. Kalau dalam kitab lain, Darsul Tirmizi, syarah Sunan Tirmizi. Ini syarah Sunan, syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Dia kata di sini, wahya qabilatun minal Yaman kama fil Mirqat. Bila dia kata sebagaimana yang disebut di dalam kitab Mirqat. Mirqat ni dalam kitab hadis juga. Kitab hadis juga. Jadi Khulsah ni maknanya berhala yang berada di negeri Yaman. Sebab tu kita bimbang juga orang, bukan kata semua tempat kan. Kalau kita kata Saudi pun dia ada tempat-tempat yang bermasalah kan. Walaupun kita kata tempat lahirnya Nabi kan, di Mekah, dan Nabi SAW dia wafat di Madinah. Tempat-tempat terpencil mungkin ada juga orang buat maksiat, kemungkaran dan sebagainya. Begitu juga di negeri Yaman. Kita bimbang orang silap pilih sekolah. Ibu bapa yang hantar anak-anak ke negeri Yaman ini, silap pilih sekolah, kadang-kadang bawa pergi kepada makam-makam, kubur-kubur, tempat yang dianggap sebagai wali, lalu dipuja, diagungkan. Yang tu kita bimbang. Kita tidak menuduh, cuma kita melahirkan kebimbangan. Sebab dalam hadis diberi gambaran macam tu. Tuan-tuan nak tahu lebih lanjut bagaimana suasana di negeri Yaman, tanyalah orang-orang yang pernah belajar lama di sana. Macam Ustaz Adli Sa'ad, Ustaz Syekh Izwan dan beberapa orang yang lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun tuan-tuan nampak ada beberapa tempat di negeri Yaman, orang buat pujaan terhadap kubur. Sebagaimana di Pakistan juga, bukan kata Yaman saja. Saya belajar di Pakistan, satu golongan yang dikenali dengan Baralwi. Baralwi ni dia pakai pakaian semua hijau. Termasuklah sorban dia semua hijau. Baju kurta dia semua hijau. Macam Syekh Arif ni pakai. Syekh Arif pakai baju dia hijau, tapi dia sorban pun hijau. Tuan-tuan boleh balik dulu buka YouTube, Baralwi. Satu golongan ahli bid'ah yang difatwakan oleh ulama-ulama Deobandi dan juga ulama-ulama hadis di Pakistan. Mereka ahli bid'ah, mereka semua kubur. Mereka puja kubur-kubur para wali ataupun orang yang soleh. Jadi gambaran yang disebut dalam hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma kalau tuan-tuan tengok nombor tu tak betul, kami dah check dah tadi. Nombor hadis tu tak betul, sama ada riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari. Hadis tu memang adalah Sahih Bukhari lah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tadi di bawah tajuk, kalau tengok dalam Sahih Muslim, di bawah tajuk la taqumus sa'atu hatta ta'budad dausu zal khulsah. Itu di bawah tajuk tu. Hadis 2906. Riwayat Muslim 2906. Bukhari tadi nombor apa? Tak ingat. Bukhari 7,000 lebih. Sahih Bukhari 7,000 lebih. Saya tak ingat 7,000 yang berapa. Tapi nombor yang begitu mungkin silap cetak, tak tepat.
Jadi beberapa, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beberapa syarahan huraian para ulama dan juga beberapa syarah kitab hadis ini menyebut wanita yang menggorakkan maknanya menggoyangkan punggung pergi ke suatu tempat, mereka tawaf berhala di negeri Yaman. Itu gambaran yang disebut oleh Rasulullah. Akan berlaku kesyirikan yang besar di negeri Yaman. Jangan dengan penjelasan ini jadi isu pula. Orang saya menuduh orang Yaman sesat. Tak, saya tak tuduh. Kata berlaku di tempat-tempat yang tertentu, bukan semua tempat. Sebagaimana gambaran yang disebut oleh para ulama. Jadi menunjukkan bahawa syirik itu tidak terhenti di zaman Rasulullah sahaja. Setelah Rasulullah dan para sahabat berjaya memeranginya, dia tidak terhenti setakat itu. Dia akan berlaku lagi di akhir zaman dekat dengan kiamat. Jadi bagi kita sebagai orang Islam ini kena berhati-hati, kena waspada supaya tidak terjebak ke di lembah kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Okey, terus antara hadis riwayat la yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada al-latu wal-'uzza. Faqultu ya Rasulullah, in kunta la a'lamu hin 'anzala Allah هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة حرضل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. Maksudnya, malam dan siang tidak akan berlaku melainkan berhala Al-Lata dan Al-Uzza akan disembah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyangkakan ketika mana turun firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, supaya dia memenangkannya dan menginginkannya atas segala agama yang baik, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Kena tengok dalam hadis dalam Quran ni, huwallazi, Allah yang telah mengutuskan, arsala maknanya mengutuskan, rasulahu, rasulnya, iaitu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa kebenaran dan juga agama yang benar. Jadi bukan Rasulullah ini ditugaskan oleh Allah bawa agama yang benar sahaja dengan petunjuk dan agama yang benar. Yang paling penting liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, menzahirkan agama Islam yang benar itu di atas semua agama-agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kita kena pegang. Islam itu tinggi, tidak ada mana-mana yang mengatasi agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi tak padan, tak cukup, tak memadai semata-mata kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan ajaran sunnah Nabi, akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat tanpa dizahirkan. Sekadar kita saja pegang. Kita kena zahirkan kepada orang, kena terangkan kepada orang, kena isytiharkan kepada orang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah salaf yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Kena ajak orang seramai mungkin, beri pendedahan, beri maklumat, kefahaman yang betul. Liyuzhirahu, kena zahirkan. Bukan kita je pegang, kelompok kita pegang. Tak apalah, kita pegang geng-geng kita je, keluarga kita sahaja, puak kita sahaja, orang lain kita jangan beritahu. Tak boleh. Sifat ajaran Islam ni, setelah dia pegang agama yang benar berdasarkan kepada dalil, hujah dan fakta, dia kena zahirkan bagi orang tahu ini akidah salah. Maksudnya bukan kata bagi orang tahu ni kita nak kena kelahi dengan orang, nak kena berbalah dengan orang. Bukan maksud macam tu. Kita terang akidah salah macam ni. Dalam waktu yang sama kita iktiraflah orang yang berpegang kepada akidah khalaf, kerana mereka juga sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Saya ulang dah banyak kali, saya rasa ni berpuluh kali. Ahli sunnah salaf, ahli sunnah wal jamaah. Khalaf juga yang termasuk di dalam khalaf ini Abul Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka semua termasuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah.
Cuma kena zahirkan akidah salaf, nak supaya orang boleh beza. Salaf ni dia direct terus Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Itu akidah salaf. Apa-apa bab. Sebab masalah i'tiqad ini dia tidak perlu istihad, bukan macam masalah fiqh. Sebab benda tu dah wujud di zaman Nabi. Bagaimana Nabi pegang? Bagaimana para sahabat pegang tentang akidah, tentang kefahaman akidah? Termasuklah ayat-ayat mutasyabihat. Tak perlu istihad. Ini akidah salaf. Ada pun orang yang berbeza dengan kita. Kalau di Pakistan, India, orang mereka mazhab fiqhnya mereka berpegang kepada mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Berbeza di sudut istihad fiqh. Termasuk di dalam kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah juga. Itu perbezaan di sudut fiqh. Sama ada melibatkan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Kalau mazhab akidah, tadi mazhab fiqh, mazhab akidah mereka berpegang dengan mazhab Maturidi. Pengasasnya Abul Mansur Al-Maturidi. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah juga. Bukan terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan rakyat Malaysia ada dua golongan yang berpegang dalam masalah akidah. Rakyat Malaysia ini dia ada dua golongan yang termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Hak Syiah tu, yang tu Syiah kita kata Qadiani apa, kita tolak tepi, tak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah tu. Kita tak bincang Ahlussunnah wal Jamaah hak malam ni. Jadi siapa di Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ni? Golongan Salafi, golongan salah. Salafi tu yang nak ikut salaf. Yang keduanya adalah golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga termasuk di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Rasulullah telah mengiktiraf golongan Islam ini mudah ya. Siapa-siapa yang mengucap man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana. Siapa yang sembahyang sebagaimana sembahyang kami, dia berkiblat sebagaimana kiblat kami, dia sembelih sebagaimana sembelihan kami, dia adalah orang Islam. Fa innahu fi zimmatillah. Semua Rasulullah kata Islam. Jadi dia berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengeluarkan mana-mana golongan daripada dua golongan ini. Mana-mana golongan daripada dua golongan ini, Salafi dan juga Asy'ariyah, kita keluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh. Perbezaan pendapat itu memang wujudlah. Berbezanya Salafi dan juga Asy'ariyah ini forok kepada akidah, bukan usul. Forok kepada akidah, bukan usul. Sama-sama mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Tak adalah mana-mana golongan ini menafikan Allah itu Tuhan mereka. Tak. Itu kita ada titik persamaan sebenarnya antara Salafi dengan Asy'ariyah ni. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, Nabi sebagai pesuruh Allah. Ini sama je. Salafi dengan Asy'ariyah. Kaabah sebagai kiblat kita, Quran sebagai kitab pedoman kita. Sama. Kenapa duk cari titik-titik perbezaan? Berbeza ini dia akan berlaku sampai kiamat. Bukan kata sampai malam ni. Bukan kata bermula daripada zaman dulu Abu Hasan Asy'ari, Maturidi kan, hadi modok lawan Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya sampai ke malam ni. Tak, sampai kiamat. Terserah mana-mana kumpulan nak kerah. Kita nak keluarkan mereka, mana-mana dua kumpulan ini daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tak boleh. Dia tetap akan berlaku sampai kiamat. Cuma yang paling jelas, yang paling tepat, walaupun kita tidak mengeluarkan mana-mana orang daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, yang paling tepat, yang paling betul adalah akidah salaf yang dipegang oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang tu saya ulang balik sekali lagi. Semua Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi pendirian salaf ini lebih jelas. Itu kalau kita baca dah di dalam kitab-kitab akidah. Okey, terus. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya perkara tersebut akan berlaku mengikut apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memutuskan angin yang nyaman, lalu setiap orang yang terdapat sebarat biji sawi di dalam hatinya, yang kekal ketika itu hanya orang yang tidak mempunyai kebaikan lagi. Mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. 3 buah hadis di atas mempunyai sanad yang sahih yang menunjukkan berhala akan disembah semula di semenanjung tanah Arab. Beberapa kaum dalam kalangan umat Muhammad akan mengikut jejak langkah orang-orang musyrikin. Ada yang memahami hadis di atas sebagai penyembahan berhala tersebut akan berlaku setelah roh kesemua orang yang beriman diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun demikian, itu tidak menghalang kita untuk menyatakan syirik dan penyembahan berhala berlaku sebelum itu lagi. Berhubung dengan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan, inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallu fil jaziratil Arab. Maksudnya, sesungguhnya syaitan telah berputus asa daripada disembah oleh orang-orang yang menunaikan solat di semenanjung Arab. Ia tidak boleh dipahami secara umum begitu. Sebaliknya, ia juga telah dikhususkan sebagaimana yang dimaklumi di sisi ahli usul. Perkara umum yang dimaksudkan takhsis akan mengeluarkan perkara yang dikhususkan itu. Rasulullah SAW memperakui syaitan berputus asa untuk disembah di muka bumi adalah melibatkan situasi yang khusus, iaitu umat Islam berijma' untuk melakukan penyembahan berhala, sedangkan umat Islam berijma' untuk melakukan penyembahan berhala adalah mustahil. Rasulullah SAW menjelaskan syaitan berputus asa daripada disembah dan di semenanjung tanah Arab setelah manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Namun ia bukan dalil yang menunjukkan syirik tidak datang semula ke semenanjung tanah Arab. Hal tersebut kerana syaitan diciptakan seperti juga para makhluk yang lain, terdedah kepada takdir yang buruk dan pemungkiran janji. Ia juga menghadapi rasa putus asa. Dia berputus asa apabila melihat manusia berbondong-bondong memeluk Islam di semenanjung tanah Arab. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, harapan syaitan untuk mensyirikkan manusia yang beriman muncul kembali, dan dia telah berlaku menerusi tangan Musailamah Al-Khazzab, Al-Aswad Al-Unsi dan para pengikut kedua-duanya dalam kalangan orang-orang yang murtad yang menetap di semenanjung tanah Arab. Kemudian mereka dihapuskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu syaitan kembali berputus asa. Ia menunjukkan berputus asa syaitan itu tidak bersifat berterusan, sebaliknya terikat dengan perubahan yang berlaku kepada masyarakat. Jadi bila Rasulullah wafat ni, ada seorang individu yang dikenali dengan Musailamatul Kazzab. Apa maksud Musailamah? Yang banyak dusta, menipu. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Itu yang kita kena faham akidah dengan betul. Sebab Rasulullah ni khatamul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah SAW disebut dalam Quran, di dalam surah Al-Ahzab, beliau adalah merupakan kesudahan nabi yang penyudah, last sekali. Bila habis wafatnya Rasulullah, tak ada dah mana-mana nabi, mana-mana orang yang dilantik oleh Allah sebagai nabi, tak ada dah. Rasulullah last. Tetapi bila Rasulullah wafat, dia mengaku maknanya Rasulullah utusan Allah, dia mengaku sebagai nabi, dan dia reka mencipta beberapa ayat. Dia kata ini ayat yang Allah Ta'ala turun kepada dia. Dia reka lah beberapa ayat tu nak menunjukkan bahawa dia ni confirm lah. Bukti dia sebagai seorang nabi, dia ada ayat. Dia ada maknanya dibekalkan dengan kitab ataupun buku ataupun wahyu. Dan dia ada perkara-perkara sihir menyebabkan dia boleh pukau orang. Sebab kan Nabi Allah Ta'ala sebut, Nabi dan Rasul ni kan Allah Ta'ala sebut dibekalkan dengan mukjizat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi demikian itu para rasul yang Allah Ta'ala lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kelebihan rasul-rasul ini dan juga Nabi adalah mukjizat. Dia pun buat benda pelik supaya orang nampak dia dapat mukjizat. Lalu disesatkan orang. Orang yang tak faham dengan akidah yang betul dapat ditarik oleh beliau. Okey, terus. Keburukatan yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab-kitab sirah, sejarah, hadis dan juga sunnah. Semata-mata berlaku murtad bermakna berlaku penyembahan terhadap syaitan. Begitu juga semata-mata berlaku kekufuran bermakna berlaku penyembahan kepada syaitan. Kerana menyahut dan mentaati syaitan bermakna menyembah syaitan itu sendiri. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan daripada Qadi Iyad, orang yang murtad setelah kewafatan Rasulullah SAW melibatkan 3 golongan, iaitu pertama, golongan pertama kembali menyembah berhala. Kedua, golongan yang mengikut Musailamah Al-Khazzab, Al-Aswad Al-Unsi. Kedua-duanya mengaku menjadi Nabi semasa Rasulullah SAW masih hidup lagi. Dakwaan Musailamah Al-Khazzab dipercayai oleh penduduk Al-Yamamah dan segolongan penduduk kawasan lain. Dakwaan Al-Aswad Al-Unsi pula dipercayai oleh penduduk Sana' dan segolongan penduduk kawasan lain. Ketiga golongan yang berterusan dengan ajaran Islam.
Cuma mereka enggan mengeluarkan zakat dan mentakwilkan kewajiban mengeluarkan zakat tersebut hanya kepada Rasulullah SAW dan tidak wajib selepas itu. Okey. Jadi Rasulullah wafat ni ada beberapa golongan yang jadi murtad. Pertamanya pengikut Musailamatul Kadzdzab tadi kan. Dan juga Aswad al-Ansi. Jadi Ibnu Hajar ni dia menukilkan daripada Qadhi Iyad. Siapa Qadhi Iyad? Yang selalu kita sebut nama dia. Banyak disebut oleh Imam Nawawi dia dalam Syarah Muslim ketika mensyarahkan sesuatu hadis. Di antaranya golongan yang selepas Rasulullah wafat ini, selain daripada mengikut Musailamatul Kadzdzab dan Al-Aswad al-Unsi ini mengaku mereka sebagai rasul, ada orang yang murtad. Bila disebut ada di kalangan manusia yang pernah bersahabat dengan Rasulullah, pernah menganut agama Islam di hadapan Rasulullah, boleh jadi murtad. Jadi golongan Syiah telah memberi bayangan bahawa sahabat ini bila Rasulullah meninggal dunia ramai murtad melainkan 7 orang. Hal lain semua murtad. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi bayangan, dia kata wa may yanqaliba ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Kan ayat semalam kita baca wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal dunia. Barang siapa yang mati atau yang qaliba ana akibaihi, apabila Rasulullah wafat, seseorang itu dia berpaling daripada tumiknya jadi murtad, maka dia tidak memudaratkan Allah Ta'ala sedikit pun. Okey, Syiah berdasarkan kepada ayat ini, tuan-tuan baca dalam tafsir-tafsir Syiah, kitab-kitab yang ditulis oleh golongan Syiah, ulama-ulama Syiah, dia kata ayat ini sebagai satu petanda, sebagai suatu bukti Allah Ta'ala bagi gambaran bila Rasulullah wafat ramai yang murtad. Sebab itu bagi mereka 7 orang sahaja. 7 orang sahaja daripada kalangan sahabat ini yang kekal berpegang dengan agama Islam. Yang lain semua murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Osman murtad. Dalam kalangan sahabat kecuali Sayyidina Ali. Ali murtad belaka. Sebab Allah Ta'ala dah bagi bayangan. Tak percaya pada Quran? Kamu tak percaya kepada Quran ke? Begitu juga seorang Dr. Ahmad Tijani menulis kitab Summah Tada itu. Dia ni seorang Sunni, tapi bila dia pergi ke Iraq, saya dah cerita banyak kali dalam perbahasan kita beberapa tahun yang lalu, sebab apa dia daripada Sunni dia berpindah ke jadi Syiah. Dia tak faham pun tentang akidah Sunni, tentang fahaman Islam berdasarkan kepada mazhab Sunni, dia tak faham pun. Tapi dia mendalami Syiah itu bila dia jumpa ulama-ulama Syiah di Iraq. Jadi ulama-ulama Syiah debat dengan dia tak boleh jawab, akhirnya dia masuk Syiah. Macam orang Melayu kita lah, Sunni tak apa nak mengaji betul-betul. Lepas tu bila jumpa pokok Syiah ni berdebat, dia tak boleh jawab, dia kata Syiah betul. Padahal Syiah tu sesat. Sebab dia gagal memberi jawapan kepada golongan Syiah. Sebab dia duduk dalam Sunni tak belajar betul-betul. Banyaklah orang jadi Syiah dengan sebab tu, sebab kejahilan. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, dalam tafsir Syiah, kitab-kitab Syiah termasuk dah sebuah kitab yang dikenali dengan Summah Tada itu. Kemudian aku telah memperolehi petunjuk yang ditulis oleh Dr. Ahmad Tijani. Dia seorang Syiah. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia berdebat dengan ulama-ulama Sunni. Kalah saja. Setiap kali dia debat semua kalah. Syiah ni bukan hebat. Bila sesat macam mana nak berdebat dengan golongan yang membawa kebenaran. Dia juga dalam buku itu menjadikan ayat Quran di dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, wa may yanqalibu ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling daripada tumiknya, barang siapa yang murtad. Allah Ta'ala sendiri menggambarkan sahabat murtad. Sebab itu bagi golongan Syiah, sahabat ini terdiri daripada 3 golongan. Yang pertamanya orang Islam, yang keduanya fasik, yang ketiganya munafik. 3 golongan. Islam, fasik, munafik. Bagi kita, semua sahabat itu tak ada seorang yang munafik. Kalau munafik, kafir. Takrif sahabat, dia beriman kepada Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dia kekal atas agama Islam. Man ra'an Nabi SAW wa amina bihi wa mata 'alal Islam. Melihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam. Itu sahabat.
kalau dia dah jadi munafik, dia jadi murtad, dia bukan sahabat Nabi, dia terkeluar daripada definisi ataupun takrif sahabat. Jadi kita ni sahabat ni, semua sahabat Islam, semuanya beriman, dan Allah Ta'ala telah mengisytiharkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua sahabat tu Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Okey, terus. Selain itu wujud juga golongan yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini pokok Syiah. Syiah yang sampai ghulul mengatakan Tuhan. Sebahagian yang lain mengatakan malaikat silap menyampaikan wahyu. Sepatutnya wahyu disampaikan kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Bila sampai kepada Muhammad, Muhammad jadi rasul. Sepatutnya Ali jadi rasul. Okey, terus. Oleh seseorang lelaki Yahudi bernama Abdullah bin Sabah dan para pengikut beliau di Iraq pada zaman pemerintah Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu telah mengambil tindakan membakar mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Contoh-contoh yang disebutkan di atas membuktikan adalah tidak benar pendapat golongan yang menyatakan syirik tidak akan kembali lagi ke semenanjung tanah Arab, kecuali jika syirik itu dipahami dalam bentuk penyembahan berhala semata-mata. Ketika itu baru boleh dikatakan syirik tidak kembali ke semenanjung tanah Arab, kerana penyembahan berhala memang tidak berlaku sehingga kini. Namun konsep syirik tidak hanya berlaku dalam bentuk penyembahan berhala semata-mata, sebaliknya juga dalam bentuk-bentuk lain seperti kufur dan ilhad. Kesemua itu termasuk ke dalam arti kata menyembah syaitan dan yang termasuk ke dalam arti kata melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Ar-Razi, konsep menyembah syaitan tidak hanya berlaku dalam bentuk sujud kepada syaitan itu sendiri, sebaliknya ia juga berlaku dalam bentuk mentaati perintah dan suruhan syaitan. Kerana ketaalan itu sendiri satu bentuk ibadah. Ia melibatkan segala bentuk amalan maksiat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.